berpengalaman dimiliki, diturunkan oleh Switzerland pada perlawanan atau pada edisi kejohanan hoki dalam Dewan Antarabangsa Wanita edisi kali ini. Jadi sudah pun dimulakan suku yang pertama bagi perlawanan di antara Australia dan juga Switzerland di kejohanan hoki dalam Dewan Antarabangsa Wanita Piala Tuan Pusara 2023 edisi yang kedua yang kami bawakan selangsung dari Stadium Indra Mulia di Ipoh, Perak. Dan seperti biasa pada aksi di kejohanan ini saya tidak kesorangan, ditemani oleh bekas pemain hoki kebangsaan itu. Ini dia Jonathan Stebbing, pengendali dari Australia, akan membimbing pasukannya untuk berhadapan dengan Switzerland. Dan sementara pengendali dari Switzerland pula akan dapat kita saksikan Matthias Schaben, antara yang cukup mencurikan tumpuan untuk mereka. Ambil itu asakan yang juga dilakukan oleh Australia di awal-awal permainan ini di minit yang pertama. Mereka terus memberikan asakan hingga pengendali Matthias Schaben, pengendali Switzerland. Jadi sekali lagi saya mau kenalkan bekas pemain hoki kebangsaan yang akan bersama dengan saya pada aksi di sebelah petang ini perlawanan kelima, iaitu saudara Muhammad. Apa khabar Muhammad? Jadi dua pasukan yang memperoleh kemenangan dengan jumlah jaringan yang besar di perlawanan pertama. Australia menewaskan lawannya New Zealand 5-0, Switzerland menewaskan Namibia 5-1. Jadi mungkinkah perlawanan yang kelima ini akan cukup sengit di antara kedua pasukan? Ya, terima kasih Taufik. Menilai daripada prestasi mereka pagi tadi bermain di perlawanan yang pertama, kedua-dua pasukan menang dengan jumlah jaringan yang sama, tetapi kita lihat Namibia yang bolos satu gol. Ini menunjukkan bahawa pemain-pemain kedua-dua pasukan sama mempunyai skill yang cukup baik dan mereka boleh mencipta gol untuk menewaskan lawan mereka. Ya. Dengan Australia dibarisi rata-rata pemain muda yang berusia di bawah 20 dan 3 tahun. Dan yang antara yang paling sini adalah Lidiana Phil berusia 23 tahun dengan 7 caps bersama dengan Australia berbanding dengan Switzerland. That's the first time all day it's done that. Kaki dan pukulan sudah penalti diberikan selepas tolakan yang dilakukan oleh Lidiana Phil. Kita terkena kaki pemain Switzerland. Dia gerak serangan yang cukup baik. Kita perhatikan di sini bagaimana percubaan atau satu free dilakukan ke arah pintu gol, namun terkena pemain pertahanan pasukan Switzerland. Divisi yang pertama, penalti yang pertama untuk Australia. Peluang mereka untuk membuka jaringan seawal minit yang ketiga ini. Satu tolakan yang cukup baik dari Lidiana Phil, kapten mereka, pemain senior yang cukup berpengalaman untuk memberikan bantuan kepada pemain-pemain muda dalam Australia ini. Tolakan dan tampanan yang cukup kemas, begitu mudah Lidiana Phil untuk melakukan high flick menewaskan penjaga gol pasukan Switzerland. Satu flick yang berada atas penjuru penjaga gol Switzerland. Jadi 1-0 kedudukan berubah di Stadium Indra Mulia ini untuk aksi perlawanan kelima melibatkan Australia dan juga Switzerland. Australia berada di depan, menciptakan sudut penalti yang disempurnakan oleh Lidiana Phil, kapten mereka, berikan sedikit kesahan kepada Switzerland untuk bangkit segera. Barisan pemain-pemain muda Australia, boleh katakan development team ataupun pasukan pembangunan mereka mempamerkan aksi yang cukup baik dalam perlawanan yang pertama dan perlawanan kedua ini. Mereka bermula juga dengan baik, jaya untuk mendahului 1-0 seawal minit yang ketiga. Sedikit perbezaan di antara Indo hoki atau hoki dalam dewan dengan hoki pandangan atau field goal. Kita lihat rata-rata pemain mempunyai kemahiran menolak atau membuat flick yang cukup laju dan power. Dan sebenarnya memang tidak dibolehkan menggunakan hit ataupun slap ataupun scoop di dalam hoki dewan ini. Jadi hanya tolakan saja dibenarkan dalam hoki dalam dewan ini.
Kita lihat Australia cukup agresif mengasak di awal permainan 5 minit yang pertama ini. Bagaimana sukar untuk Switzerland melakukan serangan dalam kawasan Australia. Ini peluang untuk New Zealand, namun katakan gerakan sudah dilakukan oleh Gianna Hoxage. Ya, satu lagi jika kita perhatikan pemain hoki dalam dewan ini menggunakan wall ataupun kita lihat dinding hadangan yang dijadikan pemain ekstra untuk tiap-tiap pasukan. Sesiapa yang faham untuk menggunakan wall mungkin ada kelebihan di situ. Jadi sudah penalti yang kedua diberikan kepada Australia. Ya, kita lihat bagaimana dribble skill yang ditunjukkan oleh pemain Australia terbaik untuk mencari pukulan sudah penalti bagi Australia. Jadi peluang untuk Australia menambah jaringan yang kedua. Pastinya tolakan yang akan dilakukan oleh Leila Reilly ini, pemain yang baru berusia 20 tahun yang penampilan kedua bersama dengan Australia pada kejohanan ini, caps kedua. Tolakan yang baik, satu lagi tolakan yang sempurna kali dari Jamie Singleton untuk meletakkan Australia mendahului 2-0. Cukup baik. Tolakan yang baik dapat kita saksikan. Satu high flick dilepaskan oleh pemain nombor 1 Australia, Jenny Zimmerman. Jadi 2-0 kedudukan ketika ini, dan jaringan kedua juga untuk Jamie Zimmerman pada kejohanan ini. Kerana dia turut mencetak 1 gol ketika menewaskan New Zealand di perlawanan yang pertama. Jadi satu tamparan cukup hebat bagi pemain-pemain Switzerland yang merupakan pemain yang boleh katakan agak berpengalaman berbanding dengan pemain-pemain muda dari Australia ini. Namun pemain muda dari Australia terus mempamerkan aksi yang cukup baik. Peluang untuk Switzerland mencari gol yang pertama. Tolakan yang tidak menjadi dilakukan oleh Rafaela Tribol. Save Fontana. Sedikit kuat untuk Stephanie Weber. Kembali dikawal oleh Liliman. Untuk Australia pula melakukan gerak Brooke Welsh pada Lily. Kaki Ella White. Kita dapat saksikan perlawanan ini yang mana melihat defender atau fullback memainkan bola di dalam kawasan sendiri dengan melakukan tolakan antara satu sama lain, dan yang pastinya bola tidak boleh melambung dari permukaan lantai, dan sekiranya bola melambung maka free push akan diberikan kepada pihak lawan. Jadi beberapa kali kita dapat lihat whistle dibunyikan kerana bola itu sedikit melambung. Akan dilakukan oleh Paulina Abel. Ini Karina Zimmerman kembali kepada Paulina. Ada peluang untuk Paulina Abel belakang, namun dilakukan oleh Empire. Dan sekali lagi kita lihat tolakan yang naik dari permukaan, bola naik daripada permukaan gelanggang, maka dipersalahkan pemain tersebut. Tampanan saya kira di situ. Suku yang pertama tinggal lebih kurang 2 minit 40 saat lagi untuk ditamatkan, dan bukan ia agak selesa bagi Australia. Dan bagi New Zealand, mereka perlu memanfaatkan peluang yang sebegini dengan sekurang-kurangnya jaringan, namun mereka berjaya untuk memberi pukulan sudut penalti yang pertama. Dia satu gerakan cukup baik. Kita lihat bagaimana wall pass yang dilakukan oleh pemain Switzerland dan berada di hadapan pintu gol. Namun percobaan dapat ditampan dengan baik oleh penjaga gol. Jadi pukulan sudut penalti diberikan kerana bola melambung, tampanan yang ditampan oleh penjaga gol tersebut, maka pukulan sudut penalti diberikan. Dua pukulan sudut penalti untuk Australia berjaya mendapatkan jaringan. Jadi bagaimana pula untuk Switzerland, juga baik tolakan yang dilakukan oleh Karina Zimmerman, kapten mereka, untuk meletakkan memberikan 1 gol pada Switzerland.
Dia tolakkan tampanan yang baik. Kita lihat di sini satu flick high flick yang dilakukan oleh pemain Switzerland. Tapi kita nampak di sini sebenarnya penjaga gol yang tidak berlari sebagai pelari pertama untuk pasukan Australia. Minit yang ke-8, Karina Zimmerman mengadakan jaringan pertama untuk Switzerland, memberi sedikit tentangan kepada Australia. Kesimpulan sudut penalti, jadi 3 jaringan yang terhasil pada game ataupun perlawanan kelima ini. Ketiga-tiganya daripada situasi pukulan sudut penalti. Switzerland mengasak sekali lagi gerakan dari Charlene Hasselhaus. Sekali lagi bagaimana tendangan dari punya gol kena kaki pemain Switzerland. Kita lihat di sini Syafiq, perbezaan permainan begitu pantas dilakukan ketika bermain dalam indoor hoki. Kalau hantaran-hantaran yang tepat juga digunakan oleh setiap pemain dan mereka mencari ruang untuk melakukan kejutan dalam serangan. Push diberikan kepada Switzerland. Ini Paulina Adbau untuk Karina Zimmerman, jaring gol pertama Switzerland. Kawalan terakhir dilakukan oleh Diana Hoxage. Oh, ini peluang yang baik untuk Australia, berjaya mendapatkan pukulan sudut penalti yang ketiga di suku yang pertama ini. Gerakan dari Jamie Zimmerman merangkap Karina Zimmerman. Ya, satu reverse tolak ke belakang kena kaki pemain pasukan Switzerland. Jadi 2 pukulan sudut penalti berjaya untuk mendapatkan jaringan sebelum ini. Pukulan sudut penalti yang ketiga, apakah akan memberikan jaringan juga untuk Australia? Jadi penjaga gol Switzerland, Von Avermaet-Jorin, perlu lebih bersedia. Kali ini tidak. Terus menerjang ke jaring daripada pemain yang berpengalaman dimiliki oleh Australia, iaitu Lidiana Veal, untuk menambah satu lagi jaringan. Kita lihat bagaimana flick yang dilakukan oleh Lidiana Veal di sini di penjuru yang sama ketika melakukan pukulan penalti corner sebentar tadi. Ya. Jadi Lidiana Veal, jaringan keempat peribadinya pada kejuaraan ini. Dapat meledak 2 jaringan ketika perlawanan pertama menewaskan New Zealand. Jadi 4 jaringan menggunakan 3-1 berpihak kepada Australia dalam suku yang pertama. Jadi kita tamat aksi di suku yang pertama, menyaksikan kelebihan kepada Australia melalui dengan jaringan 3-1 mereka mendahului. Jadi 3-1 suku yang pertama berpihak kepada Australia untuk mereka mendahului Switzerland pada perlawanan yang kelima untuk hari pertama kejohanan hoki dalam Dewan Antarabangsa Wanita pada Tuan Pusara 2023. Dengan suku pertama jelas dikuasai oleh Australia dengan mereka memperolehi 3 pukulan sudut penalti dan ketiga-tiganya berjaya disempurnakan dengan baik. Jaringan pertama yang disempurnakan oleh Lidiana Veal, kapten mereka, pemain yang berusia 23 tahun. Dan kemudian mereka dihadiahkan satu lagi pukulan sudut penalti yang disempurnakan oleh Jamie Zimmerman untuk mendahului 2-0 pada minit ke-5. Switzerland cuba bangkit untuk merapatkan kedudukan dan berjaya untuk memperolehi pukulan sudut penalti pada minit ke-7 dan di minit ke-8 dan disempurnakan oleh Karina Zimmerman untuk kedudukan 2-1 bersama mendahului. Namun di penghujung suku yang pertama, sekali lagi Lidiana Veal meledak untuk jaringan ketiga Australia, sekaligus memberikan mereka kembali mendahului dengan kelebihan 2 jaringan. Jadi 3-1 untuk aksi di suku yang pertama, memberikan kelebihan pada Australia, pada salah pemain-pemain muda Australia yang cukup menyerlah pada kejuaraan ini. Ini dia Lidiana Veal,
Main yang berjaya untuk menghasilkan 2 jaringan di sebelah sudut penalti. That's a horrible Akan dimulakan sebentar sekali lagi untuk suku yang kedua di separuh masa pertama ini. Mampukah Switzerland bangkit untuk mereka namakan kedudukan? Sudah pun dimulakan suku yang kedua dalam separuh masa yang pertama ini. Perlawanan di antara Australia dan juga Switzerland bagi kejuaraan hoki dalam Dewan Antarabangsa Wanita Piala Tokuzara 2023. Ini merupakan perlawanan yang kelima hari ini. Perlawanan pertama, kedua-dua pasukan Australia menewaskan New Zealand 5-0, sementara Switzerland menewaskan Namibia 5-1. Mereka sedang bertarung untuk suku yang kedua dengan Australia mendahului 3-1. Sudah cuba mengasak ketika ini masuk ke dalam di dan tolakan. Tidak penguasaan di sini bagaimana hantaran ke tengah agak naik sikit dari permukaan dan tentunya pemain Switzerland dipersalahkan oleh pengadil. Dan jika dibandingkan dari suku yang pertama tadi, kita lihat bagaimana possession dari pemain-pemain Australia begitu baik. Mereka melakukan serangan dan memperoleh 3 pukulan sudut roti. Ini menunjukkan satu kekuatan yang dimiliki oleh pasukan Australia. Peluang ketika ini untuk Switzerland. Tersasar pula tolakan yang dilakukan oleh Saif Fontana. Pemain yang berusia 25 tahun. Sudah pun melakukan 22 caps bersama dengan Switzerland. Ya, satu antara yang baik, satu first timer push yang dilakukan oleh pemain Switzerland tersasar sedikit saja dari pintu gol pasukan Australia. Bukan hijau dilayangkan kepada Lily Man, pemain bernombor 15. Peluang sekali lagi. Dan dilakukan dengan Australia berhasil dengan 5 pemain ketika ini selepas Lily Man dilayangkan yang akan hijau. Situasi begini juga harus kita ambil perhatian kerana kita lihat apabila seseorang mengawal bola, pemain pihak lawan tidak boleh melakukan tackle. Sekiranya kita melakukan tackle, kesalahan akan diberikan. Maka di sini situasi yang kita dapat saksikan. Ini adalah perbezaan di antara field hockey dan juga indoor hockey. Ini dari Man yang dilayangkan kad hijau sebentar tadi dan pukulan sudut penalti yang pertama diperoleh oleh Switzerland di suku yang kedua ini. Di suku yang kedua. Kali ini bijak. Tolakan tak menjadi pula. Idea yang bijak. Namun tolakan yang dilakukan oleh Tamara Trosh tidak menjadi. Satu set piece yang cuba digunakan pakai oleh pasukan Switzerland, yang mana kita lihat tamparan di sebelah kiri pintu gol dan melorongkan bola di sebelah kanan. Namun first timer yang cuba dilakukan oleh pemain Switzerland tidak tepat. Dan sudah penalti yang kedua untuk Switzerland dalam aksi di suku yang kedua ini. Mampukah mereka memanfaatkan peluang ini? Kali kita lihat pattern yang sama dari Switzerland. Berjaya masuk. Kali ini kemas tolakan dilakukan oleh Tamara Trosh untuk memastikan jaringan yang kedua untuk Switzerland. Satu klik yang cukup baik di sebelah kanan pintu gol pasukan Australia. Sini kita lihat bagaimana ada dua, iaitu postman dan juga goalkeeper tewas dari flick yang dilakukan oleh pemain Switzerland. Jadi Switzerland cuba mengejar ketika ini. 3-2 kedudukan Australia mendahului. Australia sudah pun bermain dengan 6 pemain semula. Dengan Lily Man sudah pun masuk untuk kembali beraksi. Ini penjaring bukan jaring. Tamara Trosh
so good at that, isn't she? Pertama di suku yang kedua ini untuk Australia. Satu dribbling skill yang ditunjukkan oleh Jenny begitu baik dan satu turning yang cukup pantas dilakukan oleh Jenny untuk mendapatkan pukulan seperti lagi Australia. Akan dilakukan oleh Leila Reilly. Untuk pukulan sudah penalti yang keempat pada perlawanan ini. 3 jadi terjemahkan dengan Thank goodness. That was a shit throw, wasn't it? Yeah, totally. Ya, mungkin ada pergerakan dari pemain pertahanan. Tidak ejector diminta kerana melakukan gerak terlebih dahulu. He broke it in. Mungkin ada pergerakan dari pemain-pemain Switzerland di sini yang membolehkan pukulan seperti diberikan semula kepada Australia. ini baik dan berjaya dihalang dengan cukup baik oleh Paulina Apel. Di saat penjaga gol sudah pun tertewas. Namun bola itu mengenai stick Paulina Apel. Is that a goal? Contohkan satu flick No, one of the defenders knocked it back. yang berada di dalam gol menidakkan percubaan yang dilakukan oleh Sorry? pemain Why did Australia. we restart at halfway? They did. It wasn't a goal. Ini peluang untuk Switzerland gagal diteruskan. Ini rampas. Sebenarnya I don't understand that player. She doesn't seem to berikan shoot. kepada Australia. Sekali lagi terlihat bagaimana tackle yang dilakukan oleh pemain Switzerland dipersalahkan oleh pengadil. Well, let's give him the swing. Fucking good, David. That's it. You got it. Gerakan yang dilakukan oleh Switzerland menjadi patahkan oleh pemain Australia. Ini faulan cuba dilakukan. Sophie Di Castro dirampas oleh Sarah Zepps. Peluang untuk Switzerland. Tengahkan dari Sarah Zepps. Tidak tepat kepada Elina Tosh. Pangan yang dipamerkan oleh Litiana Field. Yeah. Kawan di bahagian pertahanan itu pun baik. Tolakkan isi iklan dari Saif Fontana. Dan juga tak menjadi. Lalu dikawal oleh Australia. Ini lebih bijak daripada Rafaela Timo. Yeah. Hey, all that. Hey, Lantunan pada dilakukan oleh pemain Switzerland. straight good. That's it. Minit tinggal untuk suku yang kedua ini. Australia masih lagi mendahului 3-2. Namun 3 jaringan dari Australia dihasilkan pada suku yang pertama. Antara Switzerland yang menjadikan gol pada pada suku kedua. Sambil itu akan yang diselamatkan oleh penjaga gol. Ya, satu lagi wall pass yang dilakukan oleh pemain Switzerland dan kita lihat ada pemain berada di dalam D cuba membuat percubaan
namun dapat ditepis keluar oleh penjaga gol Australia. That's two Kali lagi things kita lihat that's bagaimana insane. pemain-pemain Switzerland begitu bangkit di super yang kedua ini untuk merapatkan jaringan dan seboleh-bolehnya Wish they didn't put menyamakan the jaringan. bloody thing. Dia memiliki hanya satu gol saja dicari, menyamakan kedudukan ketika ini. Achieving saves this one, I think, Ketika dalam masuk